Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar hari ini? Harap anak-anak semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk kita teruskan pelajaran kita hari ini ya. Okey. Hari ini anda masih lagi bersama dengan cikgu dalam kelas Maya RBT bersama Cikgu Syah. Pembelajaran kita pada hari ini masih lagi akan belajar berkaitan dengan RPT tahun 4. Dan ingat lagi tak pengajaran cikgu pada video sebelum ini berkaitan dengan keselamatan bengkel? Jadi, hari ini kita akan pergi pula kepada bahagian 2, masih lagi di unit yang sama, tajuk yang sama, iaitu kita akan belajar tentang keselamatan bengkel tapi di bahagian kedua. Sambungannya hari ini cikgu akan terangkan kepada anak-anak. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu standard pembelajaran yang akan anak-anak pelajari hari ini. Okey, maksudnya di akhir pengajaran nanti, pertamanya anak-anak akan dapat menerangkan maksud, simbol dan tanda keselamatan. Dan yang kedua, dapat mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Okey, cuba anak-anak lihat di skrin anak-anak sekarang. Anak dapat lihat kan ada beberapa warna yang cikgu paparkan di skrin sekarang ni. Okey, sebenarnya paparan warna-warna tersebut adalah mewakili simbol dan tanda keselamatan yang selalunya ada di bengkel. Okey, kita boleh tengok sekarang ni. Kita perkenalkan satu persatu dulu. Okey, kalau anda nak tengok warna merah tu bermaksud larangan ataupun pemadam api. Jadi jika anda nampak simbol yang berwarna merah, ini selalunya ia berkaitan dengan larangan dan satu lagi berkaitan dengan pemadam api. Yang kedua, kuning pula lebih kepada perhatian ataupun amaran, waspada, potensi bahaya. Okey, ada terdapat simbol-simbol ini dalam makmal dalam bengkel nanti. Nanti anak-anak akan dapat lihat, cikgu akan tunjukkan satu persatu. Cuma sekarang ni kita cuba perkenalkan kepada anak-anak dulu maksud setiap warna ya. Okey, seterusnya zon hijau. Warna hijau tu bermaksud zon aman. Okey, ataupun pertolongan pertama. Dan warna biru pula bermaksud wajib dipatuhi ya. Jika ada simbol atau tanda warna biru, maksudnya anak-anak perlu wajib patuhi. Okey, dan akhir sekali warna putih bermaksud informasi umum. Jadi sekarang anak-anak dah kenal dengan warna kan? Dah kenal maksud-maksud warna kan? Tapi mungkin masih tak berapa jelas lagi. Jom, cikgu tunjukkan pula pada anak-anak simbol setiap warna ni. Contoh simbol setiap warna ni. Jom. Alright. Okey, ni yang pertamanya. Okey, nak dapat lihat kan? Cuba tengok di skrin anak sekarang. Okey, kita tengok dulu simbol yang pertama. Simbol yang pertama tu warna apa anak-anak? Yang anak dapat lihat di sini. Warna hijau. Okey, apa maksud warna hijau tu yang cikgu cakap tadi? Warna hijau ni bermaksud apa? Zon aman atau pertolongan pertama. Okey, so kita tengok yang pertama ni, utamakan keselamatan. Selalunya akan ada papan tanda yang sebegini utamakan keselamatan ni memang akan ada di makmal ataupun di bengkel. Jadi maksud dia apa? Sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini. Itu maksudnya. Dan ada juga simbol yang sebegini kalau nak lihat. Okey, ini maksudnya laluan keluar semasa kecemasan. Dan yang ketiga ni, warna hijau juga bermaksud kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Jadi inilah simbol-simbol untuk yang berwarna hijau. Okey anak-anak, kita tengok pula simbol yang berwarna kuning. Nampak yang warna kuning dua ni. Okey, apa maksud kuning tu anak-anak? Seperti yang cikgu cakap tadi, kuning bermaksud perhatian, amaran, waspada ataupun potensi bahaya. Jadi cuba tengok balik pada simbol yang anak-anak nampak di dalam skrin tu. Ya, simbol yang pertama ni menunjukkan lantai licin. Jadi dia lebih kepada berhati-hati, amaran. Okey, ini maksudkan sebagai amaran. Yang keduanya, bahan mudah terbakar. Jika anda nampak simbol ini di bengkel, maksudnya bahan tersebut adalah bahan mudah terbakar. Jadi itu amaran awal untuk kita beri perhatian. Okey, seterusnya kita tengok pula pada simbol yang ada ni. Ada dua simbol ni. Simbol yang pertama ni, ni simbol kepada apa ni? Kita panggil simbol apa tu anak-anak? Alright, kita panggil sebagai simbol larangan ataupun pemadam api. Okey, kalau yang berbentuk macam ini, itu maksudnya larangan. Okey, itu maksudnya apa? Kawasan larangan merokok. Kalau nampak simbol begini, maksudnya itu adalah kawasan larangan merokok. Dan satu lagi, simbol ni, simbol alat pemadam api. Okey,
Kalau anak nampak satu lagi ni, ada simbol yang sebegini. Maksudnya kalau simbol itu ada berwarna merah, maksudnya benda tu tak boleh dilakukan. Jadi kalau kat sini kita nampak simbol yang warna merah ni, maksudnya apa? Jagalah kebersihan, sentiasa menjaga kebersihan. Okey, baiklah anak-anak. Selepas ini cikgu nak terangkan pula, cikgu nak tunjukkan pada anak-anak apa dia kemungkinan yang boleh berlaku. Okey, semasa anak-anak berada di bengkel ataupun di makmal. Nampak tak gambar tersebut anak-anak? Okey, gambar tersebut adalah merupakan satu situasi yang cikgu nak cuba tunjukkan pada anak-anak. Iaitu situasi di mana mungkin ada murid, anak-anak yang melecur, merawat luka melecur. Okey, ini mungkin disebabkan dia menggunakan, kita ambil contoh sebagai pistol perekat. Okey, pistol perekat tu sangat panas, mungkin terkena tangan. Okey, bila dah terkena tangan, apa yang perlu dilakukan? Cuba tengok betul-betul kat situ. Cikgu nak tunjukkan pada anak-anak. Okey, kita akan nampak yang pertama sekali apa yang anak-anak perlu buat. Bila berlakunya melecur tu, pertama sekali apa-apa pun anak-anak maklumkan pada guru dahulu. Okey, maklumkan pada guru dan guru akan ambil tindakan, akan bantu anak-anak. Okey, so yang pertama ni apa berlaku? Bila kita terdapat saja luka melecur, pertamanya kita perlu siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Okey, siram dahulu kawasan yang melecur tu. Yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat lecuran. Ini bukan yang nak buat sendiri. Jangan buat sendiri, jangan sesekali. Okey. Jadi bagi tahu, maklumkan pada guru. So insya-Allah guru akan bantu sebab guru lebih arif. Okey, tentang ubat ataupun krim yang sesuai boleh digunakan untuk anak-anak, untuk murid. Okey, yang ketiganya, akhir sekali, okey, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Ini jika berlaku di sekolah, andai kata luka tersebut nampak makin parah ataupun rasa sakit itu tak hilang, so boleh maklum pada cikgu, maklumkan pada pihak sekolah. Okey, insya-Allah pihak sekolah akan bantu untuk bawa anak-anak ke klinik yang berdekatan ataupun telefon ibu bapa anak dahulu. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat satu lagi situasi. Okey, cikgu bagi satu lagi situasi kepada anak-anak. Ini dia, situasi terkena renjatan elektrik. Okey, baiklah. Cuba anak-anak tengok situasi yang dalam skrin anak-anak sekarang ni. Kita nampak kan? Ini ialah situasi di mana terkena renjatan elektrik. Di mana dapat kita lihat. Yang pertama ni. So, kita kalau nampak ataupun kita lihat kawan kita ataupun murid lain yang terkena renjatan elektrik, jangan sesekali kita pergi sentuh dia. Okey, sebab aliran elektrik tu kalau kita sentuh, mungkin kita juga akan direnjat dengan aliran elektrik. Jadi apa berlaku? Kita perlu panggil guru cepat-cepat dan guru tersebut pastikan. Tengok, yang pertama ni, jangan sentuh mangsa. Dan yang kedua, kita perlu alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. So, bahan penebat ni bahan yang tak boleh arus elektrik tu masuk ke anggota badan kita. Okey, tak terkena badan kita. So, bahan penebat seperti apa? Seperti kayu, okey, ataupun tali pinggang. Jika pada masa tu ada tali pinggang, gunakan tali pinggang. Okey, tarik rakan tersebut, mangsa tersebut, okey, dengan tali pinggang. Okey. So yang ketiganya, selepas itu rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan seterusnya. Okey. So ini situasi di mana apabila berlakunya renjatan elektrik. Right? Ini mungkin boleh berlaku ya. Mungkin boleh berlaku sebab di dalam bengkel ada juga aktiviti yang di mana anak-anak akan menggunakan elektrik, okey, sebagai untuk menghasilkan projek. Jadi benda yang sebegini kemungkinan untuk berlaku itu ada. Jadi kita perlu berhati-hati. Right? Okey, seterusnya apa lagi? Okey, yang kelima ni kita akan tengok pula kepada pelan kecemasan kelas. Okey, kenapa perlunya ada pelan kecemasan kelas ya? Anak tahu tak? Right, sebenarnya pelan kecemasan kelas ni digunakan pada waktu bila ya sebenarnya? Pelan kecemasan kelas ni kita gunakan pada waktu-waktu di mana kita berada dalam situasi bahaya. Okey, contohnya kebakaran. Okey, jadi kita perlukan pelan kecemasan kelas ni. Kalau anda dapat lihat ada lambang arah di sini kan? Okey, dia ada dua arah di sini. Bermaksud apa? Itu ialah arah laluan keluar daripada bengkel. Okey, bermaksud di dalam bengkel tu ada pintu keluar ada dua.
Okey, sebenarnya itu 2 pintu tu boleh keluar di mana-mana salah satu pintu. Tapi anak-anak kena pastikan anak lihat dahulu di mana kedudukan anak-anak. Okey, andai kata anak-anak berada di sebelah kanan, keluarlah ikut pintu di sebelah kanan. Andai kata berada di sebelah kiri, 4 meja di sebelah kiri ni, anak-anak keluarlah di sebelah kiri. Okey. Kenapa perlunya tanda arah keluar ni? Supaya tak berebut-rebut, supaya tak ada yang tercedera semasa keluar daripada kelas ataupun bengkel. Okey, itu sebenarnya fungsi pelan kecemasan kelas. So, pelan kecemasan kelas ni bukan saja di bengkel. Di setiap kelas pun ada pelan kecemasan kelas, dan di dalam sekolah pun ada pelan kecemasan sekolah. Okey, untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan semasa keluar daripada kelas. Bila sebut berkaitan dengan kebakaran, pastinya anak-anak pernah lihat kan alatan ini. Cuba anak-anak lihat, apakah alatan ini? Ini kita panggil sebagai apa? Alat pemadam api. Di setiap sekolah wajib ada alat pemadam api. Digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai satu alatan untuk memadamkan api atau memadamkan kebakaran. Okay, kita tengok gambar aja yang cikgu tunjukkan ni. Okey, ditunjukkan cara bagaimana kita nak menggunakan alat pemadam api ni. Okey, pertamanya tarik pin picu. Yang keduanya, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Ketiga, tekan tuas. Dan keempat, layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Okey, ini ialah kaedah ataupun cara untuk anak-anak guna. Jika terpaksa guna, ini ialah caranya. Okey, dan cikgu pasti sebenarnya di sekolah anak-anak pun pasti pernah ada latihan kebakaran kan? Pernah tengok tak bomba tunjukkan pada anak-anak cara untuk memadamkan api? Ya, okey, itulah cara sebetulnya. Okey, bomba pasti akan tunjukkan pada anak-anak cara yang sebaiknya sebetulnya untuk memadamkan api. Alright, okey. Baiklah, seterusnya cikgu nak share satu lagi alatan kepada anak-anak. Yes, inilah dia, peti pertolongan cemas. Pernah lihat tak peti pertolongan cemas ni di sekolah? Cikgu pasti anak-anak pernah lihat peti pertolongan cemas ni kan? Peti pertolongan cemas ni sebenarnya digunakan untuk merawat luka ringan saja ya anak-anak. Jika luka itu nampak terlalu teruk, luka itu nampak dalam, keluar darah yang banyak, melecur yang teruk, jadi tak boleh dirawat dengan menggunakan peti pertolongan cemas ni tau, ya. So apa tindakan seterusnya? Kena terus bawa ke hospital, okey, ataupun ke klinik yang berdekatan. Okey, peti pertolongan cemas ni digunakan hanya untuk sebagai langkah awal saja sebelum dibawa ke klinik atau ke hospital. Okey, tadi kita dah bercakap berkaitan dengan alatan ataupun apa yang ada di makmal kan. Okey, so seterusnya ni cikgu nak terangkan pada anak-anak pula apakah contoh penyelenggaraan alatan yang boleh dilakukan. Ini maksudnya alatan yang dah digunakan, apa yang boleh kita selenggarakan secara basicnya, secara terang-terangnya. Yang apa yang anak-anak boleh buat ialah tengok di sini cikgu tunjukkan sebagai contoh alatan gunting. Okey, so gunting tu anak-anak sendiri boleh selenggarakan, bersihkan dia. Contohnya bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Okey, ini kalau guna gunting tersebut untuk potong sesuatu, okey, bersihkan semula guna kain. Okey, ataupun yang keduanya titiskan dengan minyak. Ini penting untuk alatan yang berbentuk besi ini, perlu kita selalu gunakan minyak untuk pastikan dia tidak berkarat lah. Right, untuk pastikan fungsi gunting itu dapat terus digunakan. Okey, itu contoh dia ialah gunting lah. Yang kedua ni kat bawah ni, papan terkunci. Okey, kadang-kadang kita ada gunakan juga komputer kan. Kalau dalam komputer tu, pada komputer tu ada juga set papan terkunci, keyboard kita panggil, betul? Okey, sometimes kalau kita selalu gunakan, dia akan berabuk. Jadi nak bersihkan dia macam mana, nak jaga dia dengan lebih, nak selenggara dia dengan lebih baik lagi macam mana? Okey, kita kena bersihkanlah dia. Bersihkan habuk dan kotoran dengan berus ataupun menyedut habuk kecil. Ini guna vacuum lah, vacuum halus ke atau guna kain, bersihkan habuk tu. Okey, yang kedua dia lap papan terkunci menggunakan kain lembut yang lembab. So ini ialah kaedah yang kedua lah. Kalau tak pakai vacuum,
Boleh juga pakai kain lembap, okey, yang lembut untuk bersihkan papan tertikus tersebut. Okey. So ini 2 contoh yang cikgu bagi, gunting dan papan kekunci. Baiklah. So jom kita lihat apa seterusnya. Okey, ini yang terakhir sekali. Okey anak-anak, kesan jika abaikan peraturan di bengkel. Okey, apa yang berlaku kesan-kesan dia? Cuba tengok di skrin sekarang. Okey, nampak tak di skrin sekarang? Okey, cikgu ada tunjukkan punca dan kesan-kesannya. Kita baca satu persatu, okey, supaya lebih jelas. Andai kata masuk bengkel tanpa kebenaran guru, apa yang berlaku? Kesan dia, boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. So, kena pastikan guru mesti ada sebelum anak-anak masuk ke dalam bengkel. Jadi selalunya cikgu rasa guru akan maklumkan dulu jika ada kelas di bengkel, guru tersebut seharusnya akan ada di bengkel tersebut dululah menunggu anak-anak. Okey, itu yang sebaiknya. Okey, jika tiada, anak-anak kena maklumkan pada guru ataupun tunggu di luar bengkel dahulu. Okey. Yang keduanya, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Ini kalau bawa beg masuk dalam bengkel, apa berlaku sebenarnya? Ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Okey, bengkel tak besar mana pun. Okey, jika sekali masuk dalam 25 orang ke 30 orang, dah banyak space yang digunakan. Jadi beg tersebut kalau boleh letak di luar. Sepatutnya lah memang perlu diletak di luar, disediakan rak, diletak di luar. So dalam tu hanya awak dan buku-buku awak saja, buku latihan ataupun buku aktiviti RBT saja yang perlu berada dalam. Okey, yang ketiganya, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Ini maksudnya kalau tak buka pintu atau tingkap bengkel, kan cikgu dah cakap pada bahagian pertama video sebelum ni. Bila masuk saja dalam bengkel, kita buka tingkap dulu, buka pintu dulu untuk pastikan apa? Pastikan sistem pengaliran udaranya. Ni nampak ni, tiada pengudaraan yang baik dan percayaan tidak cukup. Ini kalau tak buka tingkap dan pintu lah. So cikgu maklumkan sebelum ni, perlu buka supaya aliran udara keluar masuk ke dalam bengkel ataupun makmal tu akan dapat dilakukan. Okey. So yang terakhir sekali, menggunakan bahan tanpa berhemah. Tanpa berhemah ni maksudnya dia tak jimat lah, dia guna saja. Okey, tanpa dia berlaku penjimatan. So apa berlaku? Berlakulah pembaziran. Contohnya macam gam, sepatutnya kalau boleh guna sedikit, guna yang sepatutnya saja, tapi dia tuang habis banyak-banyak. So itu dah membazir lah namanya. So perlu ada apa? Perlu ada penggunaan yang berhemah. Okey, maksudnya perlu berjimat. Okey, jadi anak-anak, hari ini cikgu rasa cikgu dah terangkan 9 poin asas. Okey, apa yang perlu anak pelajari pada hari ini, 9 poin asas. Antaranya cikgu dah terangkan berkenaan dengan warna-warna yang ada untuk arahan, dan juga cikgu dah terangkan beberapa simbol. Okey, cikgu juga dah terangkan pada anak-anak tentang apa alatan-alatan yang perlu diselenggara. Okey, dan juga yang terakhir sekali, cikgu dah terangkan bagaimana andai kata cikgu beri situasi pada anak-anak, andai kata jika anak-anak abaikan peraturan. Betul? Okey, so nampaknya itu saja untuk hari ini. Tapi sebelum tu cikgu ada berikan set latihan pengukuran kepada anak-anak untuk tengok bagaimana pemahaman anak-anak pada hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita. So anak-anak boleh tekan link di bawah, okey, dan cuba untuk buat latihan tersebut sebaik mungkin. Okey, so cikgu rasa itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada video seterusnya, okey, pada masa akan datang. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, jaga diri anak-anak, jaga kesihatan.